Hajar, Assalamualaikum. Okay, terima kasih yang mana yang dah pun berada dalam live. Aku manusia tak sempurna. Terima kasih join hari ni Zubaidah Zal. Terima kasih sudi join live pagi ni. Okay, boleh dengar clear ke suara? Waalaikumsalam. Okay, boleh dengar clear ke? Hajar. Ima. Hai Ima. Okay, terima kasih yang mana yang dah masuk. Jadi, sebelum Nadia mula, nak kenalkan diri. Saya Nadia. Bukan ustazah ke apa. Saya adalah bookstagrammer, pembaca dan juga pengulas buku. Jadi, sepanjang Ramadan ni bermula Isnin sehingga Jumaat, saya akan live menerusi IG Buku PTS untuk kongsikan bacaan menarik sepanjang bulan Ramadan. Jadi itulah, saya akan kongsikan input-input menarik daripada buku 8 buah buku terbaik pilihan PTS, iaitu Siri Kembara Menuju Allah, 4 buku ni. Tulisan Ustazah Asma Harun dan Dwi Swiknyo. Jadi 4 buku ni, dan juga 4 lagi buku ni. Set 100% Muslimah. Okey. Jadi kalau ada soalan ke macam nak share anything, boleh je tulis dekat komen tu sebab saya pun seorang. Jadi boleh je komen dekat bawah tu, okey? Dan untuk minggu ni, saya akan kongsikan 4 buah buku daripada Siri Kembara Menuju Allah ni. Dan untuk hari pertama ni, saya akan berkongsi mengenai buku yang pertama, buku warna pink ni. Ya Allah, aku rindu kepadamu. Sebelum tu, terima kasih yang mana yang baru join. Okay, saya Nadia akan berkongsi mengenai buku-buku menarik terbitan PTS. Terima kasih sebab join. Okay, jadi buku ni seperti yang anda nampak, banyak kan tab ni kan. Menunjukkan betapa bagusnya kan buku ni. Okay, kejap. Rasa nak tukar, pakai filter. Kejap Tak apalah. Okay. Menunjukkan betapa bagusnya buku ni. Dan buku Ya Allah Aku Rindu Kepadamu ni, kalau orang susun, dia akan bentuk macam kelopak tu tau. Macam ni. Cantik. Okay. Jadi, saya akan kongsikan buku pertama hari ini. Ya Allah Aku Rindu Kepadamu. Apa yang paling aku inginkan di antara semua kesenangan di dunia ini hanyalah untuk sentiasa mengingatimu. Okay. Buku ni salah satu daripada combo Kembara Menuju Allah. Kurang daripada 200 muka surat. Okay. Dan isinya untuk semua combo Kembara Menuju Allah ni memang berwarna-warni. Nampak ni? Nampak tak? Okay. Dan daripada siri ni memang penuh dengan nasihat, hadis dan juga petikan Al-Quran. Okay. Dan kalau korang nak share apa-apa atau nak tanya soalan, boleh je dekat ruangan komen, okay? Okay, jadi untuk setiap buku set Kembara Menuju Allah ni, dekat depan sekali akan ada map kembara kita dalam mencari redha Allah. Dia akan ada map macam ni. Okay. Map perjalanan hidup seorang manusia di alam ini. Jadi setiap buku memang akan ada map ni. Jadi kita akan tempuhi 5 jenis alam dan saya akan kongsikan. Yang pertama sekali, kita melalui alam roh. Okay, itu yang pertama. Alam roh, dan kita bermula dari situ. Dan seterusnya ke alam rahim. Alam rahim ni di mana? Di dalam perut ibu lah. Dan di sini Allah telah menetapkan jodoh, rezeki, mati, qada dan qadar kita. Jadi sejak kita dalam perut lagi, dalam rahim lagi, semua benda ni dah ditetapkan. So itu yang kedua. Dan yang alam ketiga iaitu alam dunia, yang mana kita berada di sini sekarang. Dan seterusnya alam barzah.
yang kita semua akan ke sana nanti dan kita pun tak tahu bila, dan menunggu untuk hari kebangkitan. Dan seterusnya ke alam akhirat, yang mana di hujung kembara kita ni akan menentukan sama ada kita ke syurga maupun neraka. Okay, terima kasih yang baru join. Okay, Nadia sekarang tengah membincangkan buku Ya Allah, Aku Rindu Kepadamu. Terima kasih yang join. Okay, jadi di alam akhirat ni pula sangat banyak cabang yang kita pun tak terbayangkan. Okay, di alam akhirat, di alam kelima tu akan adanya hari kebangkitan. Dan seterusnya ke padang mahsyar. Seterusnya untuk mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Seterusnya hisab dan penyerahan catatan amalan. Kemudian ke timbangan mizan. Seterusnya ke titian sirat, dan selepas itu barulah ditentukan sama ada ke neraka maupun syurga. Jadi begitulah map ataupun peta kehidupan kita di alam ni. Okay? Dan kepada yang baru masuk, terima kasih yang baru join. Dan 5 alam ni, itulah kembara kita daripada alam roh nak sampai ke alam akhirat. Dan alam akhirat ni paling banyak. Tengok ada hari kebangkitan, mahsyar, hisab, mizan, sirat dan banyak lagi. Memang kita tak boleh bayangkan. Dan kita sekarang ni baru sahaja berada di alam yang ketiga, iaitu alam dunia. Macam tu. Jadi dalam buku-buku Combo Kembara Menuju Allah ni memang memberi peringatan lah untuk kita, motivasi, quotes macam tu. Memang macam ayat dia macam simple-simple je kan, yang macam boleh nampak dalam ni. Macam ni kan. Okay, macam simple-simple sahaja tulisan dia, tapi boleh menusuk dan juga membuatkan kita berfikir balik lah. Dia macam teguran secara halus. Dan yang menariknya daripada siri Kembara Menuju Allah ni, tulisannya tak judging. Maksudnya macam tak judge lah kan. So sesiapa sahaja boleh baca dan benda tu akan rasa sendiri. Macam tu. Okay. Alright. Memang banyaklah benda yang menarik nak kongsi kat sini. Seterusnya nak share mengenai di awal-awal buku ni, di pengenalan buku ni, penulis ada share mengenai nikmat iman. Okay? Yang mana dalam banyak-banyak nikmat yang kita dapat, nikmat iman sahaja yang paling berharga. Maksudnya di sini nikmat lain semuanya sementara. Maksudnya nikmat kekayaan kita ke apa-apa yang kita ada sekarang ni semuanya sementara sahaja. Dan yalah, sementara sahaja. Dan yang kekal adalah iman. Okey, ini nak petik sikit. Hadis yang direkodkan oleh Imam Bukhari, sesungguhnya Allah memberi dunia pada orang yang Allah cinta mahupun tidak. Sedangkan iman hanya diberikan kepada orang yang Allah cinta. Nampak? Dia macam special lah. Iman tu yang adalah nikmat yang paling berharga. Dan kita sepatutnya bersyukur dah lahir-lahir terus jadi orang Islam kan. Macam tu. Dan inilah antara nikmat yang paling berharga yang sepatutnya kita syukuri. Okay? Hai Iman Adila, Nana Samad. Terima kasih sebab join hari ni. Hai Iza. Okay, jadi Nana nak sambung balik. Itulah antara pengenalan daripada awal-awal buku ni. Ya Allah, Aku Rindu Kepadamu. Jadi dalam buku ni juga penulis dia selitkan, dia selang-selang dengan macam motivasi, nasihat dan juga ada sikit-sikit tips yang praktikal dan juga checklist. Checklist untuk kehidupan seharian kita lah. So nak share sikit lah satu tips yang menarik yang boleh didapati dalam buku ni. Okay. Yang mana bahagian yang Nadia paling suka dalam buku ni? Dalam buku ni semua macam best lah Ima. Tak tahu nak kata, nampak ni Ima. Banyak gila tanda.
Ha. Okay. Thank you Ima sebab join. Semua dalam ni best Ima. Dan kalau ikut semua buku ni pun best sebab tu tanda banyak. Okay. So, diselitkan tau dalam buku ni tips-tips yang praktikal. Contohnya Nadia nak kongsikan tips mudah untuk solat subuh. Kat sini mungkin ada yang struggle kan untuk bangun solat subuh. Kat sini penulis ada kongsikan tips macam mana mudah untuk solat subuh. Jadi saya akan kongsikan sikit. Dan kalau anda ada cadangan ataupun apa yang anda amalkan untuk bangun subuh, boleh share juga dekat komen. Okay, nanti saya baca. Jadi dekat dalam ni dia share tip mudah untuk solat subuh ni. Yang pertama adalah minum air dengan kadar yang banyak sebelum tidur dengan harapan akan bangun pagi lebih awal daripada biasa kerana mahu ke tandas. Jadi selepas ke tandas, berwuduk dan tunggu masuknya waktu subuh. Ni antara tips yang agak unik lah juga kan. Sebelum tidur kita memang akan ke toilet dulu, bersihkan diri, baru kita tidur kan. Tapi bagusnya kalau kita lepas settle semua tu, kita minum dulu air masak macam dalam 2 gelas macam tu, baru masuk tidur. Dan tapi jangan terlalu banyak lah sebab untuk kesihatan juga kan. Inilah antara tips yang menarik lah. Kalau korang ada tips untuk bangun subuh awal, boleh share dekat bawah ni. Okay? Dan yang kepada yang baru masuk, saya tengah membincangkan buku Ya Allah Aku Rindu Kepadamu. Okay? Terima kasih yang baru join. Nur Azwa, Izzah Kamal. Okay? Okay. Jadi seterusnya, tips yang kedua dikongsikan dalam ni, ubah keadaan tidur. Okay, jangan tidur dalam keadaan yang sudah terbiasa. Maksudnya yang macam kita selalu tidur posisi macam tu yang memang tak boleh bangun. Jadi kita kena cubalah ubah posisi tu atau sebab bila kita beralih kan daripada yang kita dah biasa kepada something yang different, membuatkan kita senang terjaga. Okay. Hai Jannah, Aisyah. Terima kasih join. Okay. Itu tips yang kedua. Seterusnya, tips yang ketiga. Jika sebelum ni terbiasa dengan kunci jam tetapi tak bangun juga, tukar bunyi alarm. Okay, yang ni macam biasalah kan kalau memang dah tak bangun tu. Tukarlah bunyi alarm yang senang bangun kan. So, semua orang lain kan caranya. Dan yang keempat, maklumkan kepada rakan ataupun ahli keluarga untuk mengejutkan kita supaya bangun tunaikan solat subuh. Okay? Kalau anda berada di rumah ataupun di asrama ke kan, minta kawan-kawan atau keluarga untuk kejutkan bangun subuh. Jadi kita pun janganlah selfish, tak nak kejut, biarlah dah kejut sekali tu tak bangun, tu nasib lah kan. So tak boleh lah macam tu. Okay, jangan selfish. Okay, Panyonis, buku tu bertemakan motivasi ke? Ya, betul. Bertemakan motivasi, macam pembangunan diri, pembangunan jiwa. Okay, keempat-empat buku ni. Dan keempat-empat buku ni pun tema dia different. So, okay je. Dan buku ni sesuai untuk pemula ataupun nak hadiahkan kepada orang sebab dia banyak ilustrasi dan berwarna, jadi tak bosan nak baca. Okay, Panyonis, buku motivasi. Okay, seterusnya tips yang kelima, hukum diri dengan hukuman yang sesuai jika masih tidak mampu bangun solat subuh pada hari itu. Jadi hukuman ni bagus juga kalau kita hukum diri kita yang simple-simple lah kan, yang membuatkan kita rasa macam okay, kena bangun juga. Macam tu. So kalau korang ada tips lain boleh share kat bawah, okay? Dan selain itu, untuk tips solat subuh ni juga, kalau kita niat, the power of niat kan, macam malam sebelum tu kita dah fikir dah siap-siap yang nak bangun awal esok pagi, nak subuh awal. So insyaAllah akan automatik terjaga sendiri. Memang ni pun pernah terjadi jugalah, tapi still kena sediakan backup lah untuk alarm kan. Macam tu. Najla Muhammad Syafiq, terima kasih join hari ni. Okay, itulah sedikit. So dalam buku ni memang dia akan ada motivasi, quotes, hadis dan juga petikan ayat Al-Quran. Dan disebabkan dia macam berwarna-warni tu, memang lagi macam seronok tau nak baca.
Sebab selalu peringatan ni memang kita selalu dengar, tapi bila diletakkan dalam buku macam ni dengan ilustrasi macam ni lagi macam rasa dekat macam tu dan menyentuh hati. Okay. Seterusnya nak kongsikan bab yang menarik dalam buku ni. Dan sebelum tu dalam buku ni ada 13 bab kesemuanya. Okay, 13 bab. Dan nak kongsikan bab yang pertama iaitu engkau yang menciptakanku. Okay. Okay. Dalam bab ni, bab 1, engkau yang menciptakanku ni, kita kena sedarlah segala-galanya Allah yang berkuasa. Allah yang berkuasa untuk segala-galanya. Nafas kita ke, sistem tubuh badan kita ke, semuanya Allah yang berkuasa. Jadi kita ni sangatlah lemah dan tak berkuasa apa-apa pun kecuali dengan izinnya. Okey. Jadi kita ni selalu macam duduk di ruang lingkup yang sama sahaja, apa yang kita nampak. Jadi macam kita tak rangsang diri kita untuk berfikir yang Allah tu menciptakan. So banyakkanlah untuk tengok alam ataupun baca something berkaitan penciptaan. Okay. Contohnya secara peribadi saya ada baca buku mengenai alam galaksi macam tu, dan betapa hebatnya yang Allah ciptakan matahari, bulan, bintang tu tak terbayang di akal. Macam mana boleh terjadi? Sebab tu kalau orang yang mengkaji tentang Islam ataupun saintis ke apa, akan sampai kepada satu titik yang mana kita tak boleh bayangkan dah pun, dah tak boleh nak teka ataupun kaji dah. Sebab satu titik tu kita akan sampai kepada pencipta, iaitu Allah sendiri. Macam tu. Nana, Khairi, Sa, Muhammad, terima kasih join. Okay. Jadi memang kalau kita fikir macam contohnya lah, setiap anggota tubuh kita ni datang daripada atom yang halus tu kan. Macam mana terciptanya atom tu? Itulah kuasa Allah sendiri. Betapa keagungan rahsianya kan. Yang kita pun tak terfikir macam mana boleh jadi. Siapa yang mengatur alam ni kan, macam galaksi tu. Sangat-sangat mustahil lah untuk difikirkan, untuk kita imagine benda tu terjadi. Mesti akan ada kuasa yang lebih besar yang atur semua tu. So itulah dalam tajuk ni kan, engkau yang menciptakan. Jadi kalau anda baca buku ni, walaupun dia tema motivasi, tapi kita lah kena reflect dan fikir balik apa yang kita boleh relate. Jadi saya sebagai seorang bookstagramer ataupun pengulas buku, saya selalu amalkan 3R, which is read, reflect and review. Read, kita baca, and then kita reflect untuk diri kita sendiri, apa yang kita dapat daripada situ, dan juga review. Review ni untuk ajak orang lain sama-sama baca buku tu. Itulah, jadi jangan baca sekadar baca sahaja tak ada input. Okay, cuba untuk kita reflect. Okay, terima kasih yang baru join. Okay, jadi saya sambung balik perkongsian daripada buku Ya Allah, Aku Rindu Kepadamu. Dalam ni memang banyak quotes yang best-best. Tak tahu nak pilih yang mana. Okay, so saya nak share satu quotes. Okay, satu quotes ni. Okay, saya bacakan . Quotes dia, siapa yang tidak mensyukuri nikmat, bererti sengaja membiarkan hilangnya nikmat itu. Sementara siapa yang mensyukurinya, bererti mengikatnya dengan erat. Ini adalah daripada Ibnu Athaillah As-Sakandari. Okay, kalau kita baca quotes ni, macam baca macam tu lah kan. So, siapa yang bersyukur dengan nikmat tu, seolah-olah kita ikat dia. Maksudnya, bila kita rasa bersyukur, nikmat tu akan datang dan sentiasa ada. Melainkan kalau kita mengeluh tak bersyukur, hari-hari mengeluh, memang kita tak rasa pun nikmat tu. Ada ke tak ada ke, kita tak rasa. That's why kat sini cakap mensyukuri nikmat ibarat kita ikat dengan erat. Jadi macam mana salah satu cara untuk mensyukuri nikmat tu adalah kita boleh tulis,
kita boleh buat gratitude journal. Okay. Gratitude journal ni adalah satu journal kita tulis segala benda-benda positif atau nikmat yang kita dapat sepanjang hari tu. Hai Fatin, Biha, thank you join. Okay, itu salah satu contoh iaitu kita buat gratitude journal. Tapi ada certain orang malas nak menulis. Okay, tak apa. Boleh tulis point sahaja. Maksudnya dalam satu hari tu apa yang nikmat yang anda dapat. Tak perlu besar pun. Macam dapat kawan belanja makan ke, dapat buka puasa hari ni dengan family ke, benda tu pun satu nikmat. Sekecil-kecil nikmat tu kalau kita kita fikir, dia akan rasa macam tenang. Oh, sebenarnya aku ni beruntung, tapi aku yang tak fikir macam tu. Okay, sebab itulah kita kata mengikat dengan erat. So kalau kita bersyukur je, insyaAllah okey je. Dan kita kena amalkan untuk pandang ke bawah. Dari segi nikmat ni, kena amalkan pandang ke bawah. Pandang orang yang lagi susah daripada kita, yang tak ada apa ke. Dan kita ni, kalau kita syukur tu, nikmat tu apa-apa yang kita ada ke kita tak ada tu kita tak rasa. Sebab ya, kita bersyukur je dengan apa yang ada waktu tu. Macam tu. Okay. Dan kalau selain tu, kalau tak nak tulis gratitude journal ke, nak tulis point ke, malas juga, sebelum tidur boleh amalkan untuk recap balik. Macam recap nikmat apa yang kita dapat sepanjang hari. Contohnya sebelum tidur, hari ni dapat pergi ke sini, jumpa orang ni, hari ni rasa dipermudahkan, semualah. Okay. Bila kita amalkan, insyaAllah kita akan rasa lebih tenang. Okay, jangan banyak mengeluh. Itulah antaranya kan, daripada quotes ni dalam buku ni. Okay. Seterusnya ada banyak lagi quotes yang menarik. Panyo ni, ya betul. Terima kasih respon. Okay. Okay. Dan sini saya nak share petikan yang menarik dari page 80 buku ni. Sentiasa untuk kita nasihat diri kita. Pertama, sesungguhnya kekayaan itu ada pada hidup qanaah. Okay, qanaah ni maksudnya berasa cukup. Okay, rasa cukup, kekayaan tu adalah berasa cukup. Okay, faham tak? Kita rasa dah cukup dah, macam tu kita rasa kaya. Kalau kita tamak, nak lagi sampai bila, betul tak? Betul, dah 2-3 hari buat macam tu, rewind balik hari ni dapat nikmat apa. Terbaik Fatin. Okay. Yang pertama tadi, kekayaan itu ada pada hidup qanaah. Qanaah berasa cukup. Jadi kita rasa cukup dengan apa yang kita ada. Itulah sifat qanaah. Dan kedua, sesungguhnya keselamatan itu ada dalam uzlah. Uzlah ni maksudnya menghindarkan diri dari maksiat. Yang ketiga, sesungguhnya kemuliaan itu ada hanya saat meninggalkan syahwat. Dan yang keempat, sesungguhnya kesenangan itu hanya ada di dalam kehidupan yang panjang, iaitu syurga. Dan yang kelima, sesungguhnya kesabaran itu ada dalam kehidupan yang pendek, iaitu dunia. Itulah kat sini. Dia kongsikan kekayaan, keselamatan, kemuliaan, kesenangan dan kesabaran. Yang terakhir sekali menarik. Kesabaran itu ada dalam kehidupan yang pendek di dunia. Maksudnya dunia ni pendek sahaja. Jadi sentiasalah kita bersabar. Okay, macam kita patah balik map yang awal tadi, macam saya kongsikan, kalau anda terlepas, map ni kembara menuju Allah ni, yang mana kita bermula dari alam roh, alam rahim, alam dunia, alam barzah dan alam akhirat. Dan sekarang kita di alam dunia, kenalah amalkan sikap sabar sebab kehidupan kat sini sangat-sangat pendek berbanding dengan alam akhirat nanti yang sangat-sangat panjang, yang tak terbayangkan pun. Farid Izzuan faham. Okey, Alhamdulillah. Jadi itulah antara serba sikit yang menarik daripada buku ni. Dan selain itu, dalam buku ni juga Ustazah Asma juga ada kongsikan perkongsian daripada pengalaman peribadi. Banyak jugalah yang menarik kat sini. Dan suka untuk saya ingatkan, walaupun buku ni motivasi, macam kadang-kadang kita ada satu macam mana persepsi ataupun stigma yang macam, alah, buku motivasi ni dah selalulah motivasi ni. Tapi bila kita baca,
kadang-kadang ada something yang boleh menyentuh kita untuk kita fikir balik, renung balik. Jadi rasanya itu sahajalah untuk perkongsian hari ni. Sepatutnya 12 hingga 12.30 tengah hari sahaja. Okey, dan esok juga saya akan kongsikan lagi separuh daripada buku ni, apa yang menarik. Dan terima kasih kepada yang join, dan kepada yang nak dapatkan buku ni, anda boleh dapatkan daripada bookcafe.com.my ataupun DM sahaja IG buku PTS. Berapa harga buku ni? Okey, buku ni berharga RM27 sahaja sebuah. Dan anda boleh dapatkan satu set 4 buku ni pada harga RM108. Okey, memang sangat best lah buku ni. Apa yang saya baca, tengok. Saya tanda banyak macam ni menunjukkan betapa bestnya buku ni. RM27 sebuah dan RM108 untuk satu set combo 4 buah buku. Dan boleh dapatkan juga di kedai buku PTS di Selayang dan kedai borong PTS di Batu Caves. Dan juga kedai-kedai buku terpilih. Okey. Ini saya kongsikan dalam dia. Okey. Memang menarik. Jadi banyak lagi benda menarik yang saya nak kongsikan. 4 buku lagi dan juga buku-buku lain ni. Jadi stay tune, nantikan esok dan juga sepanjang Ramadan ni, Isnin sehingga Jumaat. Akan ada banyak lagi perkongsian. Jadi terima kasih Pan Yonis stay dalam live ni. So insyaAllah kita jumpa lagi esok dengan buku yang sama dan orang yang sama buku ni. Okay? Jadi jumpa lagi. Terima kasih yang mana sempat singgah hari ni. Salam Ramadan. Semoga Ramadan ni bermanfaat untuk anda semua. Okay? Bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih Zulaika Ika. Okay. Macam mana nak end ni? Okay.